Hi guys, welcome back to my channel Boy Long. Sebelum kita ke topik utama, aku nak terima kasih pada 369 view dalam masa 5 hari dan 46 subscriber dalam masa 5 hari. Okay, aku nak cerita pasal pengalaman aku masa aku duduk ulang-alik kat SID. Dan benda ni terilham daripada sebab video yang pertama ada seorang lelaki ni nama Muhammad Naufis. Dia ada buat komen pasal Jentayu dan dia cakap dia orang SID. Jadi hari ni aku nak cerita pasal aku ulang-alik SID. SID aku duduk dekat Perangin SID. Perangin tahu Rimba Tak Kuah. Dan kalau apa tahu dulu Rimba Tak Kuah ataupun Perangin ni ada satu tempat yang famous juga tempat yang selalu orang pergi mandi apa semua kan. Tapi selepas wabak kencing tikus dah tak ada dan tempat tu dibiarkan kusam. So hari ni aku nak cerita pasal pengalaman aku, pengalaman seram masa aku on the way daripada Jeniang ke Perangin. Okay, that's aku nak startkan benda ni. Sekarang pukul 1:30 pagi tau. Dan aku shoot dengan anak makan. Okey, benda ni terjadi tahun 2020, bulan awal bulan 2 macam tu lah. Aku habis kerja pukul 9. Aku kerja kat cendol Pulut Peladang kat Jeniang. Yang mana tahu tu tahu lah. Kalau yang nak makan cendol tu boleh lah main kan. Dan promote. Okey, aku habis kerja pukul 9. Aku nak balik SID, tapi aku kena pergi ambil baju aku. Aku kena ambil baju aku untuk aku kerja esok. Aku balik rumah aku kat Batu Lapan. Batu Lapan Camp Hobat. Dekat lah dengan Jentayu. Lepas tu aku balik rumah, aku refresh, aku mandi, aku pack baju dalam pukul 11:50 lebih macam tu lah. Aku decide nak tolak lah pisik. Jadi aku pun teruskan perjalanan ke pisik. Masa aku lepas Jeniang, aku tak ada masalah. Aku lepas pada Berih pun aku tak ada masalah. Tapi guys, elok aku sampai dekat kampung yang bernama Kampung Tanjung Besar. Aku ada nampak benda yang aku tak mau tengok, tapi aku ternampak. Benda ni dia macam bayang putih. Aku duduk atas motor, aku tengah pegang motor. Aku nampak dia dari jauh. Aku nampak dia dari jauh. Tapi semakin aku dekat dengan dia, semakin aku nak sampai kat dia, dia makin jalan ke arah hutan. Ke arah hutan. Makin lagi aku dekat, lagi dia jalan hilang. Dah sampai kat tempat dia guys. Benda tu tak ada pun. Sedangkan daripada jauh tadi, aku dah nampak dia. Tapi elok sampai kat point tu, tak nampak guys. Okay, aku pun cuba buang jauh-jauh perasaan aku nak cakap yang benda tu benda pelik-pelik. Aku teruskan perjalanan aku sampai dekat at the same time guys, ada rock belok dekat sekolah Maktab Mahmud SID. Jadi aku decide untuk patah balik dan ikut laluan hospital SID. Masa tu jam pukul 12:10 macam tu lah. Bukan, 12:20. Dan pada siapa yang duduk SID, pada siapa yang tahu jalan hospital SID, dia tahu lah jalan tu macam mana. Jalan tu ada rumah, tapi rumahan mereka campur dengan pokok getah apa semua, kanan dengan pokok getah. Okey, aku guna laluan hospital SID tu untuk aku sampai kat Rimba Tak Kuah. Awal memang tak ada masalah apa. Tapi guys, aduh, bila aku sampai dekat tempat yang bernama Corok Kudung, orang SID, orang akan tahu lah Corok Kudung tu kat mana. Corok Kudung tu macam aku cakap tadi, kiri kanan dia pokok getah. Ada rumah, tapi kawasan tu kawasan pokok getah kiri kanan dia. Sampai dekat tempat yang nama Corok Kudung ni, aku jumpa satu family guys. Satu family sedang tolak gerek. Gerek basikal. Tapi basikal tu memang basikal tua. Pertama basikal tua macam mana? Basikal yang Tok Wan kita dulu kan. Satu family, anak, isteri,
dan anak, suami dan isteri. Anak dia dalam lingkungan umur setahun setengah macam tu lah, tak silap aku, kecil lagi lah. Anak duduk atas seat Grab, si suami tolak Grab, si isteri dia sebelah si suami. Pukul 12.30 malam guys. Jadi aku nampak lah je ada orang tolak Grab. Aku mula tu aku cakap yang manusia kan, tapi aku rasa macam tak logik lah nak tolak Grab pukul 12.30 malam, bawa anak yang umur setengah. Okay, aku nak sampai depan. Selalu guys, kalau kata orang di depan ada motor nak potong, ada lampu, mesti kalihnya. Hampa mesti akan kalih tengok lampu tu kan, main bila mana takut melanggar apa. Tapi dia satu family ni tak tengok langsung. Mereka tak kalih langsung kat aku. Aku nak kalih nak tengok lampu ke apa, tak guys. Mereka just tengok depan. Lepas tu siapa pun tak kalih, si anak pun tak kalih. Alah, main kasak dia. Okey, lepas tu si anak pun tak kalih, si bapa pun tak kalih dan si mak pun tak kalih. Tiga manusia ini, aku cakap manusia lah kan, bagi aku, sebab aku tak mau fikir benda flat-flat, tak kalih langsung tengok apa di belakang mereka. Dan aku decide untuk potong mereka. Lepas pada aku potong mereka tu, aku kalih signal aku ke depan, sebab aku tak mau lah kan. Aku tak pernah minta pun nak jumpa benda-benda macam ni. Okey. Aku teruskan perjalanan aku sampai di Panging. Sebab masa tu abang aku sewa dekat Panging. Ada satu KM dekat depan Panging tu. Okey, abang aku sewa tu. Aku sampai rumah pukul 1 tepat. Dan macam biasa aku kalau kata aku jumpa benda flat-flat, aku takkan masuk rumah, aku akan duduk juga. Masa tu lah aku jadi terfikir, pasal aku boleh terjumpa benda tu dalam keadaan macam tu, macam tak logik. Aku jadi fikir macam tak logik benda tu, sebab kiri kanan pokok betah. Tiba-tiba ada satu family tolak Grab pukul 12.30 malam. Kalau kecemasan aku rasa tak kot. Lepas tu kalau hampa tahu basikal tu memang basikal tua. Pakaian mereka memang seperti pakaian orang susah, dengan usamnya apanya. Di satu kalau manusia, dia mesti kalih bila ada cahaya kalih. Bila ada cahaya dekat kampung pun mesti kalih dia. Tapi tak. Dan yang masa aku jumpa dekat kampung Tanjung Besar tu pun aku tak pasti benda apa. Jadi aku pun tamatkan cerita aku dekat situ. Cuma aku fikir tak logik kuasa untuk orang berjalan waktu macam tu kan. Jadi cukup lah dekat tu untuk yang video yang kedua ni. Dan terima kasih jugalah untuk siapa yang tengok video yang pertama. Bagi yang mana tak tengok lagi video pertama, Kisah Seorang Melayu, bolehlah pergi tengok kan. Boleh tengok, aku pun ada semangat lah nak buat video baru. Okay guys, aku nak cakap yang aku tak pernah minta pun nak jumpa benda-benda macam ni. Dan aku tak pernah nak pun jumpa. Tapi aku tak tahu sebab apa aku selalu jumpa benda tu. Yang penting guys, niat. Yang penting niat. Terima kasih jugalah untuk yang komen video pertama, yang bagi tahu apa yang kurang, apa yang ni. Aku terima kasih banyak-banyak lah. Jadi jangan lupa, aku lupa satu benda. Yang tak tengok lagi video pertama Kisah Seram Jetayu, hampa boleh check link kat bawah. Link kat bawah ni aku akan sertakan link dan hampa boleh tengok benda tu. Jangan tengok saja, sekali yang subscribe, like dan komen guys. Support kita. Okay, jadi itu je lah cerita aku untuk kali ni. Kalau kata ada sambutan video yang kedua ni, InsyaAllah mungkin uji nyali, aku akan stay kat dalam tempat mana-mana. Dan mungkin juga aku akan cerita pengalaman hampa. Kalau hampa ada cerita lagi seram pada cerita aku, hampa boleh kat bawah ni, ada dekat description ada IG dengan Facebook aku. Hampa boleh DM aku, hampa boleh messenger aku untuk cerita pengalaman seram hampa. Dan aku akan tengok yang mana paling seram, aku akan ceritakan di sini, InsyaAllah, untuk next video. Dan teruskan support aku dan jangan lupa subscribe. Thank you guys. Okay.